Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. InsyaAllah malam ini kita menyambung lagi perkongsian ilmu kita menggunakan kitab Al-Mawa'iz Al-Badi'ah, pengajaran yang ke-40. Berkata hukama rahimallah alaihim, bermula tiga perkara itu setengah daripada perangai yang kepujian. Hukama kata, orang cerdik pandai kata, bermula perangai yang dipuji itu ada beberapa perkara, dia kata. Pertama ialah mengasih mereka itu akan membelanja atas segala orang yang berkehendak. Ini perangai yang dipuji. Kasih mereka itu akan membelanja, akan berinfak, akan bersedekah atas segala orang yang berhajat, orang yang berkehendak. Kan kita tahu dia tu berkehendak tapi dia tak mampu. Sedangkan kita ada rezeki lebih, kita pun belanja dia, kita infakkan sebab dia berhajat kepada itu. Maka perkara ini sangat dipuji, kata hukama. Berinfak, bersedekah, membelanjakan sebahagian daripada harta kita itu kepada orang yang benar-benar memerlukan. Dia nak bagi anak belajar tapi tak mampu, kan? Kita tengok dia tu tak berkemampuan tapi kita ada rezeki, alhamdulillah, kan? Jadi anak dia nak belajar, nak sambung belajar tapi duit tak ada, kan? Maka kita belanjakan sebahagian dari duit kita itu untuk anak dia tu dapat belajar. Kadang-kadang, yalah maklumlah, anak kadang pandai tapi kita lah tak berduit, kan? Selalunya orang tak berduit ni anak pandai-pandai. Orang berduit ni anak lah tak berapa nak pandai, kan? Tak berapa nak menjadilah. Mak bapak alhamdulillah banyak duit, anak tak berapa nak boleh belajar. Bukan tak belajar, tak berapa nak boleh, kan? Sebab dia tahu mak bapak dia kaya, kan? Mak bapak dia berduit, apa nak risau, kan? Orang susah ni kadang-kadang duk fikir mak ayah susah, dia belajarlah pulun sungguh-sungguh, kan? Sebab nak mengubah kehidupan, tapi mak ayah lah tak mampu nak sekolah, nak nyambungkan dia belajar, kan?
Jadi kita ni mampu kadang-kadang kan, kita berkemampuan lah. Oleh kerana anak kita ni tak berapa nak boleh, anak orang tu boleh tapi dia tak mampu, tak apalah. Kita belanja sebahagian harta kita tu. Mudah-mudahan apa yang kita belanjakan itu berpanjangan sampailah ke akhirat nanti. Kan? Ya, kadang-kadang nak minta zakat bukan senang tuan-tuan. Tak semudah yang kita sangka. Minta pinjaman tak semudah yang kita sangka lah tuan-tuan. Kadang-kadang nak ada orang kenal lah, nak itu banyak musyarat kan, baru dapat. Kadang mak bapak mampu minta pinjaman lagi kan, dapat lagi. Yang tak mampu kadang-kadang minta pinjaman tak dapat pula dah. Kita ni pelik tuan-tuan kan, bagi pinjaman dekat orang yang dah mampu. Orang bagi pinjam pada yang tak mampu kan. Macam orang niaga lah, minta pinjaman kan, nak buat perniagaan. Dia suruh meniaga dulu, nak modal lah dulu, nak meniaga kan. Ni dah meniaga dulu, dah jalan besok baru boleh minta. Kok dah jalan, dah maju nak minta buat apa kejadah lagi dah. Orang masa dia tak ada, itulah kita bagi dia, ni modal aku pantau. Sampai kau boleh berjaya meniaga ni, baru kelepaskan kau. Ni dah niaga dulu. Tuan, saya nak buat modal, yang niaga dah dulu. Modal tak ada, nak niaga apa? Kadang saya pun serabut tengok tuan kan. Betul saya kata macam pusat zakat lah kan. Kita nak belajar, lepas tu kita minta zakat. Dia tapi belajar dulu. Gila ke apa? Kadang tu pening kat kita kan. Sebab ini pengalaman saya lah. Kan? Bila nak belajar tak ada duit, kita nampak oh ada zakat, kita mohon zakat lah. Mudah-mudahan dapat duit tambang, dapat duit ya, beli kitab kan. Kita mohon lah. Bila mohon, dia kata okey, kamu pergi belajar dulu. Tak, ni nak mohon duit tambang lah ni, nak pergi belajar. Pergi dulu. Universiti tu bukan belakang dapur rumah aku. Dia kalau belakang dapur, okey, buka je pintu universiti. Tak payah minta pinjam kat kau, biar aku pergi situ je. Apa punya majal lah. Tengok, baru ni Pusat Zakat Kedah membuat satu dasar perubahan, di mana setiap orang yang dapat tawaran belajar ke Universiti Azhar, dia bagi dulu 4,200 tambah semua, pilih belajar. Ni duit. Nanti dah dapat result, kalau kau dapat jahit jidan, sebab dia kata dapat imtiaz 10,000 dia bagi. Jahit jidan 7,000. Dia buat sistem tu. Budak jadi semangat lah kan. Dia kena belajar lah. Kalau kau pergi Mesir, tiba-tiba kau dapat jahit jidan, dapat 7,000, dia dah bagi 4,500, ada 3,000, 2,500 lagi, dia akan tambah lagi. Maknanya orang dah dapat pergi dulu. Lepas tu pandai-pandai lah cari duit. Ni dah, kau pergi dulu. Belajar dulu setahun, dah dapat result besok, hantar kat kita orang proseskan. Habis nak pergi apa? Dengan kaki. Lainlah kalau tiket kapal terbang boleh hutang dulu. Nak pergi Mesir boleh tak hutang tiket kapal terbang? Apa? Cuba ubah dasar. Cuba ubah sikit dasar tu. Zakat permudah. Jangan zakat mempersulit. Tu saya kata kat orang bukan semudah itu. Saya kata kadang-kadang kita suruh orang datang pejabat, dia dah tak berduit. Nak datang pusat zakat nak perlu duit tambang, minum makan lagi. Duit dia tu lah RM20. Habis datang ke pusat zakat kau bagi terus ke? Datang pusat zakat, nak apa? Saya nak mohon zakat lah. Isi borang tu. Si borang hantar. Oh ni tak lengkap ni, isi bagi lengkap lah. Kau lah tolong isi. Dia mana tahu kau pegawai situ. Isikan borang semua. Okey. Dah mohon siap semua. Lepas tu suruh pula dah. Nanti bawa surat ni balik, borang ni, sign ketua kampung dengan imam. Balik semula. Duit tak dapat lagi. Duit dah habis dah RM20. Tambang pergi balik. Pergi balik
Mok saya tutup kampung, saya imam. Ini pengalaman lah tuan-tuan kan. Dah saya hantar pula dah. Hantar seminggu tu tanya, macam mana saya punya tu ustaz? Minta maaf, permohonan tu tak lulus. Lagi mangkuk. Duit habis, pergi pejabat, pergi ulang-alik, duit tak ada. Kan? Kau lah pergi. Kau pejabat ada kenderaan, ada driver, kan? Semua ada kan? Hantar pegawai. Ni ada orang mohon zakat, kau pergi tengok. Mana dia? Siasat. Pergi hantar, bawa barang sekali semua. Bawa sikit duit, bawa barang makan sikit. Kalau dia perlu barang makan, bagi dia makan dulu. Kan? Pun mudah lah. Okey, saya isikan barang ni. Tuan duduk dulu, rehat kat rumah ni. Ni saya bagi beras dulu. Beras ada tak? Beras pun tak ada secupak lagi. Ambil nasi kampit ni. Masak dulu, bawa semua makan, nanti kita uruskan semua-semua. IC semua-semua, kita isi semua-semua. Bawa balik pejabat, kita proses. Dia ni betul-betul susah. Bagi zakat. Jangan persulit. Ini kita persulit orang buat apa? Aduh. Tapi aku tak perkara zakat. Kalau aku perkara zakat, mudah je aku bagi. Dan bukan duit aku. Duit orang bayar zakat, suruh kau agihkan. Agihkan lah. Ustaz zakat mesti marah kat akunya. Apa yang ustaz cakap pandai. Tak, ni betul tak tuan saya cakap ni? Kau ada kenderaan, kau ada semua lengkap lah. Hatta kau ada 4x4 lagi untuk masuk jumpa orang asli punya. Takkan kau tak boleh pergi kot? Kalau takat duduk pejabat, aku pun boleh. Pukul 5.30 balik. Aku pun boleh macam tu. Kadang-kadang kita nak marah agaklah kan. Jadi orang susah ni tuan-tuan. Kadang-kadang kita nampak kan. Dan kita ni kadang-kadang nampak orang susah. Kita tak boleh bantu dia, kita bawa dia pusat zakat. Jom, saya hantar pusat zakat. Aku nak bagi kau duit pun aku tak ada duit. Jom aku hantar kau pusat zakat. Boleh dapat ke? Boleh dapat, tak boleh dapat, jom kita pergi dulu. Kita mohon dulu. Kadang dia nak pergi pun duit tak ada. Kita yang sebelah ada, mampu. Ada kereta 3-4 biji. Jom. Saya bawa. Pusat zakat. Panjat pusat zakat tu. Tuan, ni orang susah ni. Kau tak percaya, jom pergi tengok rumah dia. Tuan-tuan, ini sepatutnya lah kan. Tapi nak macam mana, kita pun buat ambil kisah tak kisah ya. Kita kena ambil kisah. Sebab kita pun tanggung dosanya. Tahu, aku tak mampu nak tolong. Kau mampu tak bawa dia pusat zakat? Kau mampu tak uruskan dia, tolong dia dapatkan bantuan? Yang tu aku mampulah. Habis apa tak buat? Aku bukan tak nak buat, tapi leceh aku. Tak boleh aku tu. Orang Islam kena ambil tahu tentang orang Islam kan. Kadang-kadang itulah tuan-tuan, kita tak ambil peduli. Jadi antara satu kepujian sifat perangai yang bagus ialah membelanjakan sebahagian harta kita pada orang yang memerlukan, orang yang susah tuan-tuan. Saya tahulah tuan-tuan, kadang-kadang bila kita hantar bantuan tu kita tengok Allah daifnya anak berapa orang? Anak ramai. Suami kerja apa? Suami tak kerja sebab sakit. Mana surat doktor? Tunjuk surat doktor sakit. Habis bantuan apa dapat? Tak ada. Habis macam mana nak makan? Saya lah buat kerja sikit-sikit. Kadang-kadang sedih tuan tengok. Zaman sekarang ni bukan zaman orang yang senang. Jadi tuan-tuan, kalau kita ada rezeki, kita belanjakan sebahagian harta kita. Pasal tu orang masjid, orang surau patutnya jangan simpan duit masjid tu kan. Kita pergi jalan tengok dalam tempat-tempat kita, qaryah kita ni, kalau dah tak ada bantuan, masjid bantu bantu dia sampai dia senang. Orang masjid uruskan dia kita jangan kisahkan masjidnya, kita kena tengok jemaah kita semua. Tapi dia ni bukan kaki pergi masjid Ustaz. Jangan duk fikir dia tak pergi masjid ke, dia pergi masjid ke
Selama mana duduk dalam qaryah kita, kita bantu dia, lepas tu kita nasihat dia. Nanti dah sihat, dah elok, dah senang datang masjid, sembahyang berjemaah, baru rezeki berkat, baru rezeki datang. Bagi tahu. Ini kadang jomlah kita, dia tu bukan orang masjid, bukan orang pergi masjid ni orang, lantak bila dia. Tak boleh lagu tu. Marah memanglah marah, siapa tak marah? Saya pun marah tuan-tuan. Tapi inilah kita orang Islam. Jangan kira dia tak datang masjid. Tak pernah sekali Ustaz, Jumaat pun tak nampak muka dia. Kan? Tak apa dia tak nampak muka, tak apa kita pergi. Kan? Lepas kita dah bagi, tolong kita nasihat, tuan, datanglah masjid, berjemaah lah. Kau tak dapat hari-hari pun, seminggu 2-3 kali pun jadilah. Kan? Jangan tak semayang, jangan tak datang. Kalau kita semayang, datang, kita ketahui, kita tahu, kita boleh bantu. Kan? Tak boleh kata, dia ni jenis tak campur orang. Kadang dia nak campur, tapi dia rasa diri, rendah diri, dia tak ada apa, aku nak campur pun malu. Kan? Aku nak pergi masjid, aku pun tak pandai. Dia ingat orang semua pergi masjid ni semua dah pandai kot. Kan? Dia ni orang semua dah pergi masjid ni semua pandai dah kot. Aku nak pergi, aku tak pandai. Rupa lagi teruk pada dia. Jadi tuan-tuan, kan? Kadang bukan dia tak nak pergi masjid, bukan tak nak datang. Kadang dia berasa, aku nak campur orang masjid semua pandai-pandai, aku apa yang tahu, malulah aku nak pergi masjid, kan? Tuan. Jadi tuan-tuan kadang-kadang malu tu rasa macam tak tahu. Dia ingat orang masjid ni semua dah pandai semua. Memang pun orang masjid semua kira macam dah pandai lah, macam dah pandai. Pandai belum, kan? Pasal tu tuan-tuan saya kata orang masjid ni, tak maaf cakap lah kan, dalam seminggu lah kan, seminggu berapa kali kita tahsin suratul Fatihah aja? Betul Fatihah kita dalam seminggu berapa kali? Jumpa imam kan, jumpa ustaz-ustaz, mam tolong dengar mam saya punya bacaan Fatihah mam, okey ke tak okey mam? Mayang hari-hari Fatihah tak tahu betul tak betul ni mam, tolong dengar mam. Ada seminggu berapa kali? Mana nak ada. Sebab rasa macam dah boleh, rasa macam boleh lah, aku dengan imam tu aku lagi fasih. Sebab tuan-tuan, sebab saya bila pergi Mekah, lepas semayang kadang-kadang kan, adalah syekh-syekh duduk kat tiang tu kan, duduk kat tiang-tiang masjid tu kan. Jadi orang Arab, orang Pakistan, Bangladesh kan, Turki, duduk ngadap dia, pendengarkan bacaan dia betul tak betul kan. Jadi saya tak pernah tengok orang Melayu pergi tau. Saya tak pernah nampak orang Melayu, tak ada pula orang Melayu datang kan. Mana orang Melayu kira hebat lagi pada orang Arab tu. Kata Abang Nabi betul kan, kan? Berasa macam Arab tu dengan aku lagi hebat aku. Jadi kita ni tuan-tuan kadang rasa macam hebat, tapi sebenarnya tak tahu pun kan. Tapi itulah susahnya. Kalau kita tahsin surah Fatihah, bila kita dah yakin kita dah boleh baca, bila imam kata betul bacaan tu, kita pun yakin. Bila yakin nanti kalau imam tak datang, orang suruh jadi imam, naik jadi imam, tak ada hal. Ini nak suruh jadi imam pun esok, bila imam tak datang, dia mula mana pergi imam, apa dia tanya imam tu, dia tak ada call lah ni kan. Itu masalah kita kan. Bukan surau ni lah, part lain lah, tapi sama lah kan, lagi menang belakang pula kan. So itu tuan-tuan semua takut nak pakai serban, tak pakai jubah takut, pakai serban takut. Apa sebab takut? Kok dia buat belakang aku sampai imam tak ada, masak aku kan, disuruh pula kat kawan kan, Syekh aku mana boleh serban nak ke, jubah nak ke, aku tak tahu. Kau tak boleh kerja pakai serban, pakai jubah. Tapi boleh lah zuhur dengan asar. Kalau zuhur dengan asar tak pandang belakang, zuhur dengan asar mungkin datang ke depan, tak payah tolak, laju je pergi kan. Tang baca doa kan bergagap sikit
Tak kau lah tuan-tuan ni. Tapi tuan-tuan boleh lah. Tapi kadang-kadang orang rumah pun tak yakin dengan kita. Kita ajak berjemaah tak nak dia. Kita jemaah kat rumah je lah. Kan abang? Rumah? Siapa jadi imam? Abang lah. Abang boleh ke Fatihah? Ada ke bini nanya lagu tu? Ibu-ibu pun tak yakin tak? Betul tak? Tengok ibu-ibu angguk. Bahaya tu ni kan. Lepas ni buat tahsin surah Fatihah. Ana pengusi surau kita buat lepas semayang, ada sejam 2 jam, ada ustaz ke imam tunggu. Siapa nak tahsin surah Fatihah tu imam tunggu pi. Nak baca ramai-ramai malu kan, masuk bilik tu seorang-seorang, imam dengar baca kan. Kita belajar tajwid lah. Tapi bila imam dengar tu, imam kata ni betul, kita rasa confident lah sikit kan. Bila imam memang betulkan kita. Ini tak ada macam pandai. Bila so jadi imam mengelupu. Tambah-tambah semain subuh pagi Jumaat, alif lam mim tanzil lagilah gagap. Yang kedua, sifat yang terpuji, mengasihi mereka itu akan memaafkan daripada segala kesalahan segala orang Islam. Sifat memaafkan. Tapi cakap senang kan, tapi nak mempraktikkan tu susah. Nak memaafkan orang ni, nak minta maaf satu bab lah kan. Nak memaafkan orang tu susah. Bukan senang kan. Cakap memang senang kan. Tak apalah, aku maafkanlah, tak ada masalah lah kan. Aku tak nak besok akhirat dia tuntut ke aku. Besok ada perbicaraan depan Tuhan, aku tak nak lah. Susahkan aku je, aku maafkan lah kan. Kalau boleh ini tuan-tuan, ya alhamdulillah kan. Tapi nak maafkan tu geram ya kan. Aku bukan tak nak maafkan dia, tapi kalau aku ingat balik, dah ingat balik. Kau ingat balik buat apa? Yalah, ingat balik masa dia buat aku tu aku geram tu. Aku okey, aku boleh maafkan dia, tapi ada tapi lagi. Dah maaf sudahlah kan, maafkanlah kan. Macam orang hutang kat kita lah, bukan banyak lah hutang tu, RM10, RM20 kan. Tak bayar-bayar, halal lah. Ada rezeki kau bayar-bayar, kau tak ada buat halalkan dah. Sebab besok ke akhirat, besok susah. Patut dah masuk syurga jadi lambat. Pasal RM10 ni pasal. Baik kita halal dia RM10. Kalau RM10,000 nanti dulu. Tapi kalau RM10,000 pun boleh, hebat lah kan. Cuma cakap lah matilah. Aku kalau dia tak bayar pun aku halal lah kan. Yelah, nak nunggu dia bayar tak bila kalanya kan. Tak tahu bila, dia pun tak ada orang tengok kan. Bukan makin senang dia dapat RM10,000 dulu, makin susah aku tengok nak pinjam macam mana kan. Jadi kita maafkan lah kan. Kita maafkan dia. Macam laki bini lah kan. Maafkan suami, lantaklah saya maaf je lah. Tapi jangan cakap dengan suami saya maafkan, nanti dia tak bagi duit tu. Okay, halal lah kan suami kan. Suami buat salah, maafkan suami kan. Suami menyakitkan hati kita, kita maafkan suami kita. Boleh ibu-ibu? Makna tahu suami kita kahwin lagi seorang, maafkan je, boleh? Boleh. Untunglah kan. Tak apa Ustaz, saya maafkanlah, dia pun dah nikah, yang penting dia halal, yang penting dia adil, sudah lantak bila Ustaz. Selesai masalah. Boleh macam tu lah. Macam tu lah. Tapi orang laki-laki pun tak payahlah, nak kahwin lagi seorang tak payahlah. Buat semak semua tu kan. Elok-elok dah tidur terlentang, elok-elok sekarang dah tua-tua letak lelap. Besok kau tak lelap-lelap. Baik tak payah. Asal nikah dua, pedulikanlah seorang tu, cukup lah tu kan. Tu saya kata orang perempuan ni kalau kita menikah dua, dia sensitif sikit kan. Tu susahnya kita ni nak nikah dua. Tak bagi tahu pun salah. Bagi tahu memang tak dapat. Tak bagi tahu pula pun salah kan. Kita boleh jom nikah, tak ada masalah, tak bagi tahu. Tapi bila dah tahu besok dah dia bising. Tapi kalau tuan-tuan dia bising, tuan-tuan tak kisah, okey. Bini bising, lantak lah, bising lah kau. Aku pun nak nikah suka hati kau lah. Kau bising pun aku boleh lelap, okey lah. Dia petua dia macam tu je kalau nak kahwin dua ni. Kalau boleh tahan telinga tu, nikah dua.
Tapi sebelum tu ambil anak itik 3-4 ekor buat tidur dulu. Beli anak itik 2-3 ekor, bolang kotak, letak tepi katil. 40 hari lama. Cik. Boleh tahan tak? Boleh lelap tak? Kalau boleh lelap, boleh lah. Tapi kau tak boleh lelap, jangan tuan-tuan. Kau rasa nak dipicit anak itik tu, jangan tuan-tuan, buat pasal. Sebab orang perempuan dia tak boleh. Kau dah buat salah, lepas tu kau menjawab. Ni satu penyakit. Orang kalau dah buat salah, jangan menjawab, diam je. Dia memang dia attack kita tau. Dia tunggu je. Balik-balik rumah dia kan, lapar lah, tak makan. Sana tak masak lah. Memang kau dapatnya. Dia memang ditunggunya bola tu. Memang ditunggunya. Dia macam umpama dia pegang pedang lah, dia nunggu nak libas je. Kau jangan cakap je. Cakap je, mesti kau kena. Ni orang perempuan. Sebab itu tak payahlah nikah dua kan. Buat apa nikah dua? Alhamdulillah, seorang pun cukup lah. Kalau dah meninggal tu cerita lain. Dah meninggal, merah ke hitam ke kubur, nak nikah. Orang nak kata dia punya pasal kubur merah lagi dah nikah lain. Apa punya lelaki lah. Nak nunggu hitam awak pun dah tu. Nak melawak awak pun badam. So tak payah. Jangan tunggu. Dia meninggal, tanam pagi ni, petang dah cari. Petang cari, besok lusa jalan. Oh ilahi, bini pun meninggal 3 hari dah nikah lain. Tak sayang bini langsung. Sayang bukan berarti tak nikah. Sayang tetap sayang, nikah je lah. Orang lelaki mana boleh tahan lama duduk seorang-seorang. Dia nak masak sendiri, nak kemas sendiri, ganti kan. Ini semua muka bini buat semua. Tengok. Bengong seorang-seorang. Bukan bengong apa, biasa kita duduk je, nasi sampai. Lain macam semangat. Kan? Maknanya orang lelaki tak boleh. Sebab itu orang lelaki ni kalau bini meninggal tu nikahlah. Jangan tangguh-tangguh lagi. Walaupun dah berjanji dengan bini sebelum tu, bang kalau saya meninggal, saya tak ada ni, abang nak nikah lain tak? Angguk je. Ya tak. Habis cerita. Dia pun padam, kita pun nikah lain. Habis dah janji. Itu janji tak boleh pakai. Ya, sebab nak menenangkan dia kembali. Jangan fikir-fikir nikah. Sebab orang laki-laki dia mencari, orang perempuan dia dicari, lambatlah sikit. Apa nak fikir kan? Kalau orang perempuan suami meninggal, dia nak tunggu habis iddah lu 4 bulan lebih. Lepas tu tunggu orang masuk. Kok ada orang masuk Minang? Kok tak ada? Tengoklah yang tinggal tu umur berapa? 40. Okey lah. Kok 75? Bas, sembang memang lah. Mana tengok 75. 75 lambat lagi kan. Itu orang lalu pun tak pandang kan. Tak ada lah, tak ada rezeki lah. Tapi kalau lelaki 75 okey lagi. 75 menggigil pun okey lagi kan. Cenia tangan pun kok duit banyak lah kan. Boleh lagi laku. Ramai yang tak. Okey, memaafkan daripada segala kesalahan daripada orang Islam kita ni. Maafkanlah kalau kita ni, yalah, kita tak lepas daripada salah dan silap kan. Kita mana ada perfectnya tuan-tuan. Kadang kita pun ada salah kan. Itulah sifat manusia, punya kelemahan, kesalahan. Jadi kita saling memaafkanlah kan. Nak bawa marah pun sampai bila? Nak sampai berdengki, berdendam sampai bila kan? Kita nak kembali kepada Allah kan. Besok dah susah depan Allah kan. Yang ketiga, merendahkan diri dengan meninggalkan kesakitan daripada segala makhluk sekalian. Kita ni tuan-tuan janganlah menyakiti orang lain. Sama ada perbuatan kita, kadang-kadang percakapan kita kena jagalah kan. Percakapan kita, perbuatan kita ni kadang-kadang boleh menyakit hati orang lain.
Tapi kalau cakap yang betul, dia nak sakit hati tu tak boleh buat apa lah. Kita cakap benda betul, kita cakap benda hukum, dah memang tak boleh. Dia nak marah juga, tu kita nak buat macam mana? Kita bukan nyakitkan hati dia. Memang hukum dia macam tu. Dah memang hukum dia macam tu, tak boleh lah. Kita tak boleh nak marah dia. Kalau kita marah dia, bukan kita marah dia, kita marah Allah Ta'ala. Hukum tu dari Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, kita janganlah sampai menyakiti, mengkhianati, apatah lagi menjatuhkan keaiban dia, membuka keaiban dia. Tu tak boleh lah. Dalam Islam dilarang kita menyakiti, menyakiti ataupun menjatuhkan maruah dan sebagainya. Islam larang. Memfitnah dan sebagainya, Islam larang. Sekarang ni zaman, ialah zaman media sosial ni tuan-tuan, hanya di ujung jari. Kita ni terlalu cepat nak forward. Kadang-kadang ceramah-ceramah ustaz ni kita bukan dengar habis pun, sekerat ya. Lepas tu kita forwardkan. Nanti masalah, timbul fitnah. Bagi dengar apa habis, jangan sekerat-sekerat. Bila sekerat-sekerat timbul fitnah nanti tuan-tuan. Mana orang tak faham, nanti timbul fitnah. Sebab ini pun berlaku di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Berlaku pada zaman-zaman yang sebelum ini. Kadang ialah zaman Sayyidina Umar, zaman Nabi SAW bila mana seorang Arabi dengar siapa yang mati ucap kalimah la ilaha illallah dakhala jannah, masuk syurga. Datang orang Arab ni pergilah jajah. Siapa mati akhir kalamnya ucap la ilaha illallah masuk syurga. Sampai ke Sayyidina Umar dilempangnya. Itu ngadu kat Nabi SAW. Bila ngadu ni lah punca dia tuan-tuan. Tu sebab bila kita nak menyampaikan sesuatu, biarlah sahih. Sekarang ni cerita mati pun nak kena sahih tuan-tuan. Kadang-kadang kita kata, Ustaz, ni ada seorang meninggal lah, nak minta gali kubur. Kita pun bagi tahu. Okay, orang kubur, tolong gali kubur, ada seorang meninggal ni. Tahu-tahu dia belum meninggal, baru nazak. Dah meninggal ke? Belum Ustaz, dengan nazak. Kau ni apa? Suruh gali kubur, kawan dengan nazak. Tapi macam nak mati dah Ustaz. Astaga. Tuan-tuan, sahihkan dulu. Betul dah meninggal? Betul. Pukul apa dia meninggal? Kat mana dia meninggal? Siapa yang tengok dia meninggal? Aku nak tanya dulu ni. Elok kubur siap, kawan hidup. Betul kan? Ustaz, kata ada orang meninggal, dah hidup beli. Ustaz jangan main-main Ustaz, penat kali kubur ni. Tak, kita bukan main-main. Kita pun dengar orang bagi tahu, dia kata Ustaz nak kubur satu. Kita telefon orang kubur. Ada kubur tak satu? Boleh gali? Boleh Ustaz. Ustaz yang telefon, boleh lah. Tahu-tahu belum meninggal. Meninggal pun. Ingat tak Allah Yarham Datuk Ismail Kamus dulu kan. Berapa kali tuan orang kata dia dah meninggal tu. Padahal kawan tu pergi Mekah. Dah meninggal lah dia. Allahu Akbar. Biarlah sahih, berita yang sahih. Jangan sampaikan berita yang tak sahih, jadi fitnah. Akhir zaman ni lagi dahsyat fitnah. Benda-benda yang tak ada dia ada-adakan dan sebagainya. Takutlah kita. Kata hukamat bahawa orang yang berakal itu tak kala marahnya itu insaf, tak kala kasih akan seseorang, maka syafaatlah ia akan dia, tiadalah ia menyesal pada barang yang perbuat lagi, tiada ia menempelak akan seorang yang berbuat jahat. Orang berakal ni marah itu insaf, tak kala kasih akan seseorang. Maknanya rasa insaf, rasa menyesal, dia maafkan orang, kasih dia pada orang tu. Dia tak buat lagi perkara yang tak baik. Baik. Dan lagi kata hukamat, tiada sempurna ilmu itu melainkan dengan sempurna akal jua. Ialah nak ada ilmu, nak dapat ilmu kena ada akal. Azan dulu tuan, Bilal kita.
Baik, tuan-tuan, kita sambung sikit. Malam ni habis lambat sikit lah, pukul 8.30 kita habis dalam pukul 10 insya-Allah. Dan lagi kata hukama, tiada sempurna ilmu itu melainkan dengan sempurna akal jua. Maknanya kalau nak cari ilmu, ya nak kena ada akal lah tuan-tuan. Kalau tak ada akal macam mana nak cari ilmu? Dan lagi kata hukama, 3 perkara itu tiada bertemu ia dengan 3 perkara. Bila? Bulan depan insya-Allah. Maknanya sambunglah bulan depan. Bulan ni habis, besok bulan depan tuan-tuan dah tak datang lah. Jadi kita sambung bulan depan insya-Allah. Dia nak tanya, boleh tanya dah. Tak ada nak tutup ni? Tak ada lah, tak ada, kita tutup tuan-tuan. Jadi sebelum tutup, depan saya ni ada minyak wangi. Siapa nak minyak wangi, ini pure punya minyak wangi. Siapa nak minyak wangi Raudah, ni minyak wangi Raudah. Yang ini kasturi kidang, pure punya lah. Dan sebotol RM10, 2 botol ni RM15. Siapa nak lah. Sebab stok Raudah ni nak habis lah. Sebab besok 15 ni saya nak pergi Mekah balik semula. Ni pun baru bawa balik hari tu. Ni nak pergi balik 15 hari bulan insya-Allah. Dan sekarang nak pergi umrah pun susah tuan-tuan. Sekarang dah pakai biometrik pula dah, nak cop jari sekarang ni. Sekarang siapa nak pergi umrah, dia nak buat cop jari pula. Visa umrah dia nak cop jari. Tak tahulah nak cop jari 10 ke, 4 ke, 1 ke, tak tahu. Macam-macam peraturan sekarang tuan, jangan main. Bulan 10, pakej bulan 10 tuan-tuan pun harga pun dah mahal. Bulan 10 saya tengok pakej pun dah sampai dekat 10,000 tuan-tuan. 10,000 nya pakej haji. Saya baru ni ada satu syarikat hantarlah kat saya. Bulan 10 8,990. Kalau kita tengok bulan 11, bulan 12 sampai dekat 9,000 lebih tuan-tuan. 9,000 lebih, 10,000 kan. Jadi tuan-tuan, sekarang punya masa nak pergi umrah pun susah kan. Nak pergi umrah pun macam-macam syarat, nak itu, nak ini kan. Macam-macam lah tuan-tuan. Kadang-kadang kita pun pening tengok agama ni semua susah kan. Yang paling senang kita pergi berjalan kan. Pergi Thailand ke, pergi Vietnam ke kan, tu senang. Hampir kalau pergi Mekah nak buat ibadat, patut nak buat ibadat lah, permudah kan. Ini pergi Thailand bagilah susah. Ni tak, pergi Thailand senang kan. Belanja pun murah, 500 per pack baru ni. Siapa nak pergi Thailand, 50 per pack tapi 10 orang. 500 per pack tu seorang. Tak 10 orang satu van, 5,000 je. Saya kata, wish, syok ni. Ada ni, hantar satu pamphlet dekat saya ni. Berapa hari ni duduk sini, duduk Thailand ni. Ini boleh masas lah. Orang tua nak masas apa? Ini yang dihantar kat saya lah kan. Tengok tuan ni, tengok baru-baru ni orang hantar kat saya ni, mesej 5,000. Sebuah van 10 orang, 500 per pack. Berapa hari? 4 hari tuan. Macam-macam duduk tengok. Shopping di Danok benda tu. Saya tengok sini, ada tak masas kat Danok? Tak ada. Masas kat Thailand tak ada rupanya. Pergi lawatan je lah. Lawatan, macam-macam lawatan lah. 500 tuan. Siapa nak pergi boleh lah, bagi tahu saya. Saya boleh jadi ejen dia ni. Tengok siapa ni. Tuan boleh kontak saya. Saya boleh bagi tahu dia ke Thailand. Dia nak pergi umrah mahal 10,000. Pergi Thailand 500 per pack, 10 orang satu van. Ambil kat mana tak tahu lah. Ambil kat Lembah Kelang kot. Tuan-tuan, siapa nak pergi? Saya nak pergi Thailand ni. Jadi tuan-tuan cukup setakat tu. Siapa nak minyak wangi, insya-Allah sekarang dalam motor saya ada minyak wangi, banyak minyak wangi tu. Siapa nak 2 botol ni RM15, sebotol RM10. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khasyan zakirin syaitan billahi wa akrimna bittaqwa janna bil afiyah. Rabbana sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.